sebab solat. Takkanlah dengan solat Allah tidak boleh menggerakkan hati manusia sekeliling kita. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Muslimin dan muslimat, ibadallah wa ima Allah, ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sama-sama juga kita ingati wahyu Allah bersempena dengan Ramadan dan puasa kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muslimin dan muslimat, pada kali ini ada satu hadis yang ingin saya kongsi bersama. Satu hadis yang sahih ketika Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW menceritakan. Rasulullah SAW bila duduk dengan para sahabat, khususnya selepas solat subuh, selepas zikir dan solat duha, bila masa ada waktu lapang, pada waktu itu Rasulullah akan bertanya kepada para sahabat. Sesiapa nak yang bertanya tentang fatwa, sesiapa nak yang nak menyelesaikan apa-apa permasalahan, kadang-kadang isu-isu yang pribadi sangat. Rasulullah juga bertanya, siapa yang bermimpi semalam, contohnya. Saya bukan nak memperkatakan tentang tafsiran mimpi, tetapi itulah Rasulullah SAW sentiasa mengambil berat supaya tak ada dari kalangan umat yang rasa tertekan. Kadang-kadang mimpi ini membuatkan kita tertekan. Kadang-kadang kita tahu juga kehidupan seharian menjadikan kita dalam keadaan rungsing. Barangkali ada yang hidup berhutang. Dia nak tanya Nabi macam mana, ya Rasulullah, supaya mudahkan untuk dia menyelesaikan hutang. Kerana semua para sahabat sebenarnya walaupun ada yang terpaksa berhutang, tapi mereka sebenarnya takut untuk berhutang kerana mereka tahu Rasulullah SAW tidak akan solatkan jenazah mereka yang tidak membayar hutang. Kecuali jika sesama mereka, para sahabat saling bertolong, tolong-menolong untuk membayar hutang, maka Rasulullah akan solatkan jenazah tersebut. Tapi apa yang saya nak masukkan di sini bukan cerita itu. Itu sebagai satu mukadimah untuk kita faham tentang prihatin Nabi SAW. Nabi duduk dengan para sahabat. Kali ini bukan Nabi tanya, apa mimpi kamu? Nabi beritahu, semalam aku bermimpi. Allahu Akbar. Rasulullah kata, baina ana naimun atani rajulan. Masa aku sedang tidur, tiba-tiba datang dua orang lelaki. Dan dua lelaki ini yang dimasukkan Nabi ialah malaikat. Cuma Nabi tak sebutlah malaikat yang mana. Barangkali biasanya salah satunya mesti Jibril, yang keduanya Mikail. Ini biasanya begitu yang datang kepada Nabi SAW. Tapi tidak semestinya. Tapi dalam konteks ini disebabkan datang kepada Nabi, kita boleh fahamlah. Nabi insan ataupun manusia, bahkan makhluk teragung, lebih mulia dari segala-galanya. Sehingga kan bila disebut tentang Nabi, ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Kadang-kadang tidak perlu untuk mencari jawapan pun. Mana lebih mulia katanya antara Nabi SAW dengan arash Allah SWT. Contohnya, ini persoalan-persoalan yang kita sebenarnya tidak memerlukan jawapan, ataupun jawapan mudahnya kita kata dua-duanya mulia belaka. Dan Nabi SAW sangat mulia di sisi Allah, kekasih Allah. Kita jawab begitu cukup. Jadi hak lain itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang penting, bila Nabi SAW menceritakan Nabi bermimpi, bayangkan, Nabi mustahil sama sekali akan ditipu oleh syaitan. Bukan macam kita tidur dipermainkan dalam mimpi yang karut oleh syaitan. Mimpi Nabi juga merupakan wahyu. Wahyu dalam konteks hadis Nabi SAW. Mimpi yang benar. Nabi kata datang dua lelaki. Malaikat dalam rupa dua lelaki. Fa'akhaza bidhab'ayya. Lalu dua-dua pegang lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah kanan sebelah kiri. Fa'ataya bi jabalan wa'ra. Lalu mereka bawa aku sampai ke satu bukit yang tinggi. Bukit tu tinggi dan bila sebut perkataan wa'ra ni bukan dia sekadar tinggi tapi dia susah untuk didaki. Susah untuk didaki. Faqala, lalu mereka pun kata, Is'ad, naik bukit tersebut ataupun panjat. Faqultu inni la utikuhu. Aku jawab, aku tak mampu. Aku jawab, aku tidak mampu. Faqala, lalu salah seorang pun jawab. Dia kata, inna sanusahiluhu laka. Kami akan bantu supaya jadi mudah. Allahu Akbar. Fasa'atu. Maka aku pun panjat bukit tersebut. Dua malaikat kiri kanan pegang lengan Nabi SAW. Kita boleh bayangkan kita seolah-olah nampak teknik dan cara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita melalui pemikiran kita yang Allah kurniakan. Bagaimana berlaku pada Nabi? Hatta iza kuntu fi sawa'il jabal. Bila dah sampai di betul-betul atas bukit tersebut. Iza bi aswatin syadidah. Tiba-tiba aku dengar satu suara yang kuat dan menggerunkan, menakutkan. Qultu ma hadhil aswat. Aku pun bertanya, kata Nabi kepada kedua malaikat itu, suara apa ni, banyak sangat ni bunyi dalam keadaan yang begitu menggerunkan, menakutkan. Mereka kata, hadza uwa'u ahlin nar. Itu adalah bunyi ahli neraka. Bunyi ahli neraka, suara ahli neraka. Allahu Akbar. Suara ahli neraka, jeritan ahli neraka. Summa untiliqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Kemudian mereka pun pimpin aku lagi kiri kanan ni, bawa aku jalan sampailah aku melihat ada satu masyarakat mu'allaqina bi'araqibihim, tergantung kaki ke atas, kepala di bawah. Tergantung kaki di atas, kepala di bawah. Ini bukan cerita yang diceritakan oleh para ulama. Ini hadis Nabi SAW. Benda yang Nabi tengok dalam mimpi Nabi SAW. Diikat kaki itu dekat buku lali itu, dekat tumit itu. Kemudian kepala ke bawah. Musyaqqaqatun ashdaquhum. Di mana di sebelah mulut kiri kanan ini, sebelah rahang, kita sebut mulut dan rahang ini koyak rabak. Allahu Akbar. Tasilu ashdaquhum daman, sehingga mengalir darah yang banyak. Cuba bayangkan koyak rabak dalam keadaan gitu, mulut kepala di bawah. Qala qultu man haula. Kata Abu Umamah yang meriwayatkan hadis ni, Nabi pun sabda, Nabi kata kepada kedua malaikat, siapa mereka tersebut? Lalu mereka pun kata, allazina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Allahu Akbar. Iaitulah mereka yang berbuka, yang tidak berpuasa sebelum sampai masa ataupun mereka melaksanakan ibadat puasa mereka. Allahu Akbar. Mereka tak sempurnakan lagi, tak cukup lagi, waktu maghrib tak sampai lagi, azan pun belum lagi. Tapi mereka duk layan nafsu mereka sampai ada yang sanggup berbuka puasa. Itu satu cerita. Bagaimana yang dari awal yang tidak berpuasa, tidur semalam, tidak berniat pun, tidak terfikir, tidak ada azam pun untuk melakukan puasa pada esok hari. Sebab itu dari awal dulu, apabila kita bercakap tentang teknik ataupun cara puasa Nabi SAW, cara puasa para ulama ataupun para salafus salih, para tabi'in, para ulama, bahkan sampai kepada zaman kita pun, kalau berdasarkan kepada mazhab Imam Syafi'i, kita perlu tanam niat. Bahasa kata-kata perlu tanam niat setiap malam sebelum subuh, sebelum azan subuh.
ketika kita bangun sahur secara khusus. Bukan tak boleh waktu sebelum sahur, yang penting malam selepas maghrib sampai waktu subuh, semua itu adalah waktu untuk kita berniat, kerana puasa kita adalah puasa wajib. Dengan niat itu kita dah dapat pahala. Rasulullah SAW memberitahu dalam hadis yang lain, man hamma bihasanatin falam ya'malha, sesiapa yang nak sangat, yakni berniat dalam hati dia dah ada keazaman yang kuat nak melakukan ibadat, sudah tentu puasa begitu. Ini antara ibadat yang sangat special. Kita akan bincang dalam episod yang akan datang berkaitan dengan specialnya ibadat puasa ini. Yang penting, bila sampai satu tahap kita berazam, kita dah dapat puasa. Puasa itu Allahu Akbar dengan pahala yang penuh. Pahala yang penuh. Dan apa itu pahala puasa? Pahala puasa kita pernah sebut juga beberapa kali sebelum ini. Man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang pahala puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia berpuasa dengan penuh iman, mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah, kasihan belas Allah, maka akan diampunkan segala dosa. Subhanallah. Ini semua akan memberikan kepada kita kehebatan pengampunan dari Allah SWT. Bayangkan orang yang tidur tak ada perasaan, seolah-olah dia tu dah mayat, seolah-olah dia adalah jasad yang dipanggil seolah-olah mayat yang bernyawa. Nak kata dia mati, dia masih bernyawa, ialah tidur itu pun adik-beradik mati. Memang patut pun tidur itu masa tidur itu kita diumpamakan seperti mayat yang bernyawa, bukan bangkai yang bernyawa. Kalau sebut bangkai yang bernyawa nanti marahlah pula. Tapi begitulah realiti orang yang tidak berniat, yang tidak mahu melaksanakan ibadat puasa. Langsung tidak ada. Kena ingat, siapa pun kita, kalau kita pemimpin keluarga, ajaklah yang dipimpin di bawah kita untuk sama-sama kita berpuasa. Jangan mereka je puasa, kita tak puasa. Jangan kita je puasa, mereka tak puasa. Semua sekali kita kena berpuasa. Kita tidak mahu masuk neraka disebabkan kita tak puasa, dan kita tidak mahu juga masuk neraka disebabkan kita melalaikan tugas kita terhadap tanggungan kita. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis yang biasa juga kita dengar, semua kamu adalah pemimpin dan kamu semuanya bertanggungjawab akan ditanya oleh Allah dengan kepimpinan dia, sama ada dia melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah SWT. Jangan tak berpuasa, kerana itulah balasan orang yang tidak berpuasa, digantung di alam barzakh, kaki di atas, kepala di bawah, kemudian dikoyak mulutnya, kemudian begitulah berlaku sampai hari kiamat. Jadi sekadar itu menjadi peringatan. Sekali lagi, jangan tak berpuasa, janganlah tak berpuasa. Azam, kuatkan berpuasa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong, atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaghayra dinillahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa.
dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menedahkan sikap ahli kitab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang Yahudi bernama Ka'ab al-Ashraf dan kawan-kawannya telah bertelagah dengan orang-orang Nasrani. Lalu kedua-dua pihak pergi mendapatkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk diadili. Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, dalam kalangan kami siapakah yang lebih berhak dengan agama Nabi Ibrahim?" Nabi SAW berkata kepada mereka, "Kedua-dua kalian iaitu Yahudi dan Nasrani tiada kaitan dengan Nabi Ibrahim." Akibatnya kedua-dua pihak ahli kitab ini tidak menerima jawapan baginda dan menyatakan penolakan mereka terhadap baginda dan Islam. Lalu turunlah ayat ini. Sikap menolak kebenaran Islam ini datang daripada keegoan dan kesombongan ahli kitab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Tuhan yang tunduk kepadanya segala makhluk di langit dan di bumi, sama ada yang tunduk secara sukarela ataupun terpaksa. Sukarela bagi sekalian makhluk yang tiada pilihan melainkan menuruti sahaja ketetapan Allah buat mereka. Juga bagi manusia yang berakal, iaitu mereka yang beriman dengan pilihan mereka sendiri. Sementara yang terpaksa tunduk adalah disebabkan telah ditimpa bala, seumpama Fir'aun yang sedang menghadapi kematiannya hendak lemas dalam lautan. Tiba-tiba ia terpaksa beriman kerana terlalu takut. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima imannya. Allah berfirman yang bermaksud, maka iman yang mereka katakan semasa melihat azab kami tidak berguna lagi kepada mereka. Yang demikian adalah menurut sunnatullah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya, dan pada saat itu rugilah orang-orang yang kufur ingkar. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Jami' An-Nur, Labuan. Masjid Jami' An-Nur atau juga dikenali sebagai Masjid Negeri Wilayah Persekutuan Labuan merupakan masjid tunggal di wilayah Persekutuan Labuan. Peringkat awal pembinaan masjid ini dikendalikan oleh Kerajaan Sabah melalui Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Masjid ini dirasmikan pada 1 Februari 1988 oleh Yang di-Pertuan Agong ke-8 Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail bersempena Hari Wilayah. Kerja-kerja projek pembinaan telah dimulakan pada 9 Jun 1980, tetapi atas beberapa sebab teknikal, projek ini telah ditangguhkan. Namun pada 16 April 1984, setelah Pulau Labuan dijadikan wilayah persekutuan yang kedua selepas Kuala Lumpur, projek ini diambil alih dan dilaksanakan di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Gabungan seni bina dari unsur seni bina Melayu Brunei bercampur dengan seni bina Turki. Hasil dua pengaruh ini telah menghasilkan sebuah masjid baru dengan identiti unik yang indah. Masjid ini dilengkapi dengan kubah dan dua menara tinggi di kedua belah masjid dan turut dilengkapi dengan kemudahan bagi kegunaan awam seperti 3 dewan kuliah, perpustakaan Darul Hikmah, pejabat pentadbiran dan bilik rehat bagi VIP. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520. Jom berwakaf.
Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji? Hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Ramadan yang ditunggu kini tiba. Perbanyakkanlah amalan mulia di bulan Ramadan ini. IKIM menawarkan 2 buah buku Madrasah Ramadan, iaitu Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi, dan Madrasah Ramadan, iktibar sepanjang masa dengan potongan harga sebanyak 20% untuk satu tajuk atau 40% untuk kedua-duanya sekali. Dapatkan di www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga, hubungi atau WhatsApp ke talian 019-238-0466 untuk bantuan. Promosi terhad sehingga 16 April 2023. Dapatkan sekarang. Assalamualaikum, saya Faiz Haji Osman. Sempena Ramadan ini, jom jadikan bulan ini sebagai bulan untuk kita memupuk kesabaran. Kalau siangnya kita mampu bersabar dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, apalah salahnya kalau kita dapat tanamkan sabar dengan kerana manusia, sabar di atas jalan raya, sabar di tempat kerja dan sabar dalam setiap perkara. Saya ajak semua untuk kita hayati dan memaknakan bulan kesabaran ini. Salam Ramadan daripada saya Faiz Haji Osman. Tarbiyah Ramadan hanya di IKIM. Sejauh manakah anda peka dengan tahap kesihatan anda yang terkini? Tidak menjadikan pemeriksaan kesihatan sebagai rutin antara faktor menyebabkan rakyat negara ini tidak mengetahui penyakit dihidapi, sekaligus menambah kemungkinan terlewat mendapat rawatan. Individu perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 2 kali setahun atau 6 bulan sekali bagi mengetahui tahap kesihatan selain dapat mengesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Pencegahan dan rawatan awal dapat dilakukan dengan mengetahui tahap kesihatan anda. Dapatkan pemeriksaan kesihatan anda hari ini. Negeri Sembilan 102.7. Bersedekah penyubur kebahagiaan, tidak memiskinkan mahupun menyusahkan. Bersedekahlah dengan penuh keikhlasan, membantu mereka di Palestin, Syria dan Yaman. Pasti kita akan menemui kebahagiaan. Ayo bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersamamu, Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Mana nak cari barang kemas 916? Siti Percuma. Ada ke rekaan terkini serta kos upah percuma? Siti Percuma. Apa ni? Siti Percuma, Siti Percuma, Siti Percuma ni. Siti Jewels lah dengan kos upah percuma. Terbaru, Siti Jewels ada kedai terbesar di Meru Ipoh. Siti Jewels ni King Jewellery of Ipoh tau. Jom serbu Siti Jewels Wangsa Maju, Seksyen 7 Shah Alam, Ceras Selatan dan Meru Ipoh. Apalagi kau cari, semuanya di sini. Semuanya ada di Siti Jewels. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat fizikal Rasul, dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim.
Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. Dapatkan inspirasi anda bersama Siti Rohani Suhani di Aspirasi 14. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah ya, Allah masih lagi panjangkan umur kita untuk dapat lagi menjalani Ramadan untuk tahun 2023 ni. Bulan yang penuh dengan rahmat yang macam-macam ya, rahmat yang mana pahalanya digandakan ya, yang mana adanya Lailatul Qadar ya, malam yang sangat luar biasa keberkatannya, dan mudah-mudahan kita dapat dapat cantikkan, indahkan, bersihkan hati kita untuk melayakkan diri kita menarik rahmat Allah yang banyak tu untuk diberikan kepada kita ya. Sebab tu hati tu penting, kerana letak jatuhnya pandangan Allah terhadap seseorang hamba itu ialah pada hatinya. Kembali untuk jam seterusnya selepas ini.
Euforia Islami. Semuanya diikut